Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah untuk kita dapat salat berjemaah bersama. Yang pertama, insya-Allah pada rakaat kedua pada hari ini kita akan adakan Qur'an Nazilah semasa rakaat kedua semayang, dan saya bagi pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan yang telah Tuan berikan kepada surau ini, dan masih ada lagi kosongan. Kalau tuan-tuan untuk bersama dalam program makan tengah hari setiap Jumaat masih ada lagi kosongan, bolehlah berhubung dengan kami sekiranya tuan-tuan ingin menyumbang untuk makan sekian tengah hari. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في قرآنه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sama-sama kita melaksanakan segala perintahnya dan sama-sama kita meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual, janganlah berleka-leka dengan telefon bimbit kita. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah pada hari ini membicarakan tentang keagungan Al-Quran yang bertajuk memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dikira sebagai satu ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raib, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kehadratnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama dan kedua dari surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong.
bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah. Dan ia memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, suatu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab-kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda lagi. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan ia ditulis oleh penulis wahyu dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Antaranya Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Sayyidina Zaid bin Sabit berkata yang maksudnya, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang engkau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak ditulis, baginda akan memperbetulkannya. Kemudian aku bawa keluar wahyu tersebut untuk dibaca kepada manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Dalam peperangan tersebut, ramai penghafaz Al-Quran yang gugur syahid. Melihat perkara ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul dan menulis Al-Quran diberi kepada dua orang sahabat, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Menurut Imam As-Suyuti, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepadanya kecuali dibawa dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan sekadar ingatan semata-mata. Semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Al-Quran mereka lah yang betul dan bacaan yang lain adalah salah. Justru satu lajnah telah dibentuk untuk menyalin mushaf. Lajnah tersebut dianggotai oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, Abdurrahman bin Harith radhiyallahu anhum ajmain. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf, seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Al-Quran. Penulis mushaf selepas itu, penulisan mushaf selepas itu melalui proses yang sama, iaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti
demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, di Malaysia, Kementerian Dalam Negeri yakni KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326, menerusi jawatan kuasa penyemakan dan penilaian teks Al-Quran yakni Lajnah Tashih Al-Quran yang dianggotai 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran yang berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran, telah berperanan memastikan ketetapan dan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, iaitu mesti menepati resam Utsmani, aliran Abu Daud Sulaiman bin Najah dan Abu Amru Al-Dani, dan juga mestilah berteraskan mushaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah dan yang diterbitkan di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya draft yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada lembaga pengawalan dan pelesenan percetakan Al-Quran bagi tujuan mendapatkan kelulusan cetak. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, dari aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan pencetakan, serta pemeriksaan sepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara kita ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan. Maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Muslimin hadirin sidang Jumat yang dikasihi Allah, akhir sekali, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran khutbah yang telah disampaikan pada hari ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan terus memelihara Al-Quranul Karim. Yang kedua, umat Islam yang ragu tentang cetakan Al-Quran hendaklah merujuk kepada pihak berkuasa agama dan Lajnah Tashih Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, umat Islam wajib memelihara kesucian Al-Quran. Yang keempat, umat Islam hendaklah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungannya, supaya umat Islam hidup bersatu padu dan menolak sebarang unsur-unsur perpecahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya,
dan dia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumannya. Al-Kahfi ayat yang ke-26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat bil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan keji dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestina sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap 5 waktu sembahyang agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatika الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور Tengku Amir Shah ibni al-Sultan Syarafuddin Idris Shah al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya aziz
ya muntaqim, ya jabbar. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada waqtulhum badada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumidh zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka, keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikanlah tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, benalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, wansuril muslimina alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam kalangan golongan orang yang tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan ya Allah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah.
اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.